Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita pada malam ni dicantik oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca umul kitab. Kita hadiahkan khusus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Mustika Hadis jilid yang pertama, setelah kita tangguh lebih kurang 3 bulan. 3 bulan kita tangguh. Kita tangguh ni bukan saja-saja, ia adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata masjid kita sahaja, termasuk Baitullah. Baitullah juga ditutup, tak boleh nak
sebagainya. Inilah satu ujian yang besar yang tak pernah kita berlaku, sehingga rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ditutup. Cuma kita orang yang beriman, apa yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku ni semuanya adalah ketentuan, semuanya adalah ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang yang beriman ni apabila Allah Subhanahu wa taala uji, dia bersabar di atas ujian tu. Allah uji, kita bersabar di atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji. Tak pernah lah sampai orang mengungut lah, awaklah masjid-masjid ditutup, nak buat ibadat pun tak boleh, sampai orang mengungut lah. Tapi kadang-kadang yang peliknya, setelah masjid dibuka, tak nampak juga duk kata tu, duk nampak orang tu jugalah duk nampak, yang duk kata, duk ingat tak mai juga. Ni ujianlah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ujinya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nak naikkan darjat dia. Allah Subhanahu wa taala nak bagi darjat, nak bagi pangkat. Bukan senang nak dapat pangkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terima pangkat daripada manusia sekali itulah mungkin. Kalau kita dapat datuk, mungkin lepas ni tak dapat datuk lah kot, Datuk Seri. Tu pun kalau nak dapat, mungkinlah 2-3 tahun lagi. Dan kita dapat tu dunia semata-mata, tetapi kita dapat pangkat darjat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana? Maka Nabi satu darjat dengan satu darjat yang lain tu di antara langit dan bumi. Tinggi dah, tinggi darjat yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi, sebab Allah ni maha kaya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Dia tidak berhajat sedikit pun apa yang dia buat. Cuma kita lah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi malam ni kita akan sambung pengajian kita. Kita masuk sebelum ni pada bab yang ketiga, no? Bab yang ketiga. Hadis yang ke-9. Tanda tak? Hadis yang ke-9, no? Kita masih lagi membicarakan tentang agama yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Tajuk besarnya ialah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita baca dalil sebelum ni surah Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kita ulang sedikit. Ini agama yang Allah redha ialah agama Islam. Lain daripada agama Islam, Allah Subhanahu wa taala takkan redha, takkan terima walaupun kebaikan yang dia buat tu sekalipun. Walaupun dia infakkan sebuah masjid sekalipun, sekiranya dia tu bukan Islam, maka jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh kita sebut sebelum ni, penghuni-penghuni neraka mereka menyesal. Penghuni-penghuni neraka mereka menyesal. Kenapa mereka menyesal? Kerana sepuak daripada orang Islam masuk ke dalam syurga. Sepuak orang Islam, orang yang beriman, sepuak maka masuk dalam syurga. Orang-orang yang kafir mereka menyesal. Mereka berkata, alangkah baiknya kalau dulu kami juga Islam juga.
Mereka menyesal, mereka mengatakan kalau dulu kami Islam juga nescaya kami juga akan masuk ke dalam syurga. Mereka melihat orang Islam yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga. Kerana orang Islam kesudahan dia akan masuk ke dalam syurga setelah dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam hatinya Nabi kata ada sebesar zarah iman, tetap dia akan masuk syurga. Yang luas syurganya yang Nabi sebut, syurga dengan dunia. Lepas dak syurga di Sungai Layak pun tak sangka dah. Kita pun tak sangka. Luas dikurniakan kepada orang yang pada neraka, luas syurganya dunia ditambah dengan dunia. Luas tak syurga dia? Luas. Itu pun dalam hatinya ada sebesar zarah iman, dengan syarat iman yang tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat iman tu iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syirik takkan masuk syurga. Jadi orang yang bukan Islam, mereka melihat orang Islam masuk ke dalam syurga, sepuak masuk dalam syurga. Mereka menyesal, mereka berkata alangkah baiknya kalau dulu kami juga Islam juga. Tu syarat nak buat ibadat, kalau bab hukum fiqh, bab syariat, bab hukum-hukum, syarat nak sembahyang, syarat nak puasa, syarat nak zakat, syarat nak haji, syaratnya mesti Islam. Walaupun contohnya dia tak sembahyang, memang kalau dia sembahyang pun sembahyangnya tidak sah. Kalau dia bayar zakat, zakatnya tidak sah. Kalau dia pergi haji, hajinya tidak sah. Walaupun tidak sah, meninggalkan sembahyang, yang meninggalkan puasa, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bukan Islam kalau dia puasa pun, puasa Allah tak tahu. Tapi dosa, dia tinggalkan puasa, tetap dia berdosa. Syarat dia nak berpuasa, syarat dia nak sembahyang, mesti dia terlebih dahulu Islam. Sebab apa? Tertegaknya Islam tu di atas 5 ni. Yang pertama-tama sekali yang kita pernah sebut sebelum ni, Nabi sebut buniyal Islam khamsah. Tertegaknya Islam tu di atas 5 ni. Yang pertama sekali syahadah. Mesti orang Islam mesti mengucap dua kalimah syahadah dulu. Islam. Lepas tu baru kaliannya Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan. Mereka duk sangka mereka duk buat tu bagus dah, baik dah, tapi balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah umpama debu yang berterbangan. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaratnya inna dina indallah hil Islam. Agama di sisi Allah ialah di radio Aikim nak sebut bukan Islam, dia masuk Islam. Sebab apa dia masuk Islam? Dia kata ketika ditanya, DJ tanya kenapa masuk Islam, dia kata satu ketika dia dengar seorang ustaz kuliah, ustaz tu kata syurga sahaja.
Ni mu'alaf tadi, seorang mu'alaf perempuan di Radio Ekim saya dengar tuan-tuan. Ketika ditanya kenapa masuk Islam, dia kata saya masuk Islam kerana tercabar dengan seorang ustaz tu kata syurga hanya untuk orang Islam sahaja. Orang yang bukan Islam tak akan masuk syurga. Maka dia kata Islam ni tak adil, dia kata. Tak adil. Mana adil, kami juga nak syurga. Macam kita sebut dululah, kalau kita dengar, tuan-tuan dengar tak dulu-dulu lagu Alikai tahun 90-an lah. Kan tuan-tuan tak pernah dengar lagu. Aku nantimu di pintu, tunggu di pintu syurga. Dia juga nak masuk syurga. Semua orang yang bukan Islam berkeyakinan mereka juga ada percaya ada kehidupan selepas daripada kehidupan mati. Itu kita nampak mereka apabila dikebumikan, depa buh kipas angin, depa buh motor, depa buh macam-macam. Sebab apa? Ada lagi kehidupan itu. Maka dia kata Islam, dia kata syurga hanya untuk orang Islam. Maka dia kaji. Allah SWT bagi hidayah pada dia, dia masuk Islam, tuan-tuan. Dengan sebab apa? Dia dengar ustaz tu kata syurga itu hanya untuk orang Islam. Betul lah ustaz tu kata hanya orang Islam sahaja akan masuk syurga. Syaratnya dia orang Islam. Syaratnya Islamnya tak terbatas. Syaratnya ni hak kita Islam pun kita kena jaga. Nabi kata pagi-pagi beriman, petang dia kufur kepada Allah SWT. Pagi beriman, petang kufur kepada Allah SWT. Petang dia beriman, pagi besok dia kufur pada Allah SWT. Tu kita nak kena jaga, tuan-tuan, hak Islam ni. Kita nak apa hak Islam? Kita nak hak penyudah kita. Penyudah kita hak Islam. Yang hak Nabi kata siapa yang akhir kalam dia mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Kerana apa ucapan tu kalimah syahadatain, kalimah tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi kata dakhalal jannah, masuk syurga. Tu kita nak kena jaga, tuan-tuan, dua kalimah syahadah kita. Sebab apa? Kita nak jaga Islam kita. Kita nak jaga iman kita lebih daripada kita jaga diri kita. Kita nak kena jaga Islam kita, kita nak kena jaga iman kita lebih daripada kita jaga diri kita. Sebab apa? Diri kita kalau kita mati macam tu kan? Dah mati pindah, tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita, tak silap 100 apa? 100 COVID-19 ni dah dijemput oleh Allah SWT 122 orang. Tu hak kita, hak negara lain ribu, tuan-tuan. Ratus ribu. Ratus ribu. Di India dekat tengah juta, tuan-tuan. Sakit pun juta, tuan-tuan. Hak kita Malaysia ni tak banyak mana, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ikut SOP. Arah berusaha. Usaha tu syariat. Syariat kita kena usaha sebab dia mengikut sunnatullah. Kalau kita lapar, nak kena makan. Kalau kita dahaga, kita nak kena minum. Allah buat itu mengikut sunnatullah. Kalau tuan-tuan tak percaya, kalau pisau itu sifat dia apa? Sifatnya memotong. Pisau itu sifatnya memotong. Kalau tak percaya, balik rumah saya lagi ambil pisau, tolong potong tangan. Potong tak agak-agak? Potong. Sifat-sifat pisau tu dia motong. Boleh tak kalau pisau tu tak potong? Boleh. Dengan kehendak Allah. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih anak dia Ismail, potong tak tengkok? Tak potong sebab Allah itu sifatnya membakar. Tak percaya, tuan-tuan, balik rumah saya lagi ni buka dapur gas tu, tak tangan di atas dapur, terbakar dah. Terbakar, ikut sunnatullah. Api itu membakar. Boleh tak kalau api itu tak membakar? Boleh. Ketika Nabi Ibrahim dilempak dalam api yang begitu kuat, bakar tak Nabi Ibrahim? Tak bakar. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Kun fayakun. Allah kata jadi. Maka hak jasad kita ni kalau kita mati ni berpindah-pindah tuan-tuan. Berpindah daripada satu alam kepada satu alam. Kita mati ni tuan-tuan, jasad kita ni hancur. Ada jasad yang tak hancur, ada jasad roh kita tetap ada tak? Tetap ada. Kita hanya berpindah daripada alam roh dulu masuk di bala alam rahim. Daripada alam rahim lah kita mai duduk di alam syahadah ni, alam dunia kita duduk. Sebentar lagi kita nak pergi mana? Kita nak pergi alam barzah. Bila? Sebentar lagi. Kita pun tak tahu. Kita hanya berpindah-pindah sahaja. Tetapi Islam kita kena jaga tuan-tuan. Kalau rosak Islam kita, maka bermula kehidupan akhirat kita tak guna dah. Tak guna dah kehidupan akhirat kita. Sebab kehidupan akhirat tu bermula kehidupan yang sebenarnya. Bermula kehidupan akhirat, bermula kehidupan yang sebenar, iaitu kehidupan balasan. Apa balasannya? Sama ada balasan yang baik ataupun balasan yang tak baik. Maka Islam kita kena jaga. Kenapa? Kerana Islam, agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam. Kita kena jaga. Kita pernah sebut dah sebelum ni, kalau kita tengok dalam kitab Al-Islam, karangan Syekh Syahid Hawa sebut 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Syekh Syahid Hawa sebut dalam kitab yang berjudul Al-Islam yang jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, jangan rosak kataan kita dengan perbuatan kita, dengan boleh merosak kita. Apabila Islam rosak, amalan kita terhapus begitu saja. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita sebut dah sebelum ni, ayat surah Al-Imran ayat 19. Lepas tu kita bicara pula tentang manusia wajib mematuhi peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetap pada kita. Ini tak ada pilihan. Undang-undang syariat yang pada kita tak ada pilihan dah. Sebab kita mai atas dunia ni, Allah jadikan kita atas dunia ni bukan jadi saja-saja. Kita mai ni bukan mai saja-saja, ada tujuan matlamat kita mai. Tujuan kita mai kenapa? Sebagai apa? Sebagai khalifah untuk kita urus alam ini. Syaratnya mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah dalam Al-Quran, tidak aku jadikan jin dan manusia. Tujuannya Allah mai kita atas dunia ni, tujuan untuk jadi mengabdikan diri kepada Allah. Kita ni diberi tanggungjawab. Siapa dia? Jin dan jin manusia. Allah jadikan dua makhluk ni diberi taklif untuk melaksanakan syariat-syariat Allah, untuk melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kamu suka ataupun kamu tak suka, tetap kamu. Contohnya sembahyang, contohnya mengaji, contohnya puasa, tak kena sembahyang. Kecuali kita sebut sebelum ni, kalau kamu tak mau sembahyang, keluar daripada rezeki Allah Subhanahu Taala. Ada tak bumi kita? Tak ada. Bumi kita semuanya milik Allah Subhanahu Taala. Tu bila berlaku musibah, berlaku kematian, kita disunatkan, kita kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah, pada Allah balikan. Maka tujuan kita mai atas dunia, ada syariat-syariat yang kita kena buat. Cuma syariat-syariat yang kita buat ni tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, untuk kepentingan siapa?
untuk kepentingan kita. Kita buat ni untuk kebaikan kita dunia dan juga untuk kebaikan kita di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ambil faedah sedikit pun apa yang kita buat. Kita semayang, kita mengaji, kita puasa, kita pergi menunaikan haji. Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ambil faedah sedikit pun, tuan-tuan. Kalau kita tak semayang, agak-agak Allah lemah tak, tuan-tuan? Kita tak semayang lah, bagi Allah lemah lah sikit. Kita pulau lah Allah. Bukan kata di sungai layak, tuan-tuan. Satu dunia tak mau sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkuasa. Walaupun pada perintah Allah, tak mau ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap berkuasa. Dia tidak berhajat sedikit pun apa yang kita buat. Siapa yang berhajat? Kita yang berhajat. Tu kita kena Allah jadikan makhluk-makhluk yang banyak termasuk kita, dan kita diberi taklif oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan perintah Allah. Dunia Allah cipta untuk kita, tapi kita kena ingat, kita Allah cipta untuk akhirat. Ayam Allah cipta untuk kita. Kambing Allah cipta untuk kita. Lembu Allah cipta untuk kita. Pokok-pokok Allah cipta untuk kita. Udara Allah cipta untuk kita. Semua ni hak makhluk dunia ni Allah cipta untuk kita. Tapi kita kena ingat, kita Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk akhirat. Maka kita gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Guna dunia untuk nak dapatkan akhirat. Jangan kita kata habis tu ustaz tak boleh ambil dunia. Ambillah dunia, cuma dunia yang kita ambil untuk akhirat. Tu dunia ni sebagai jambatan untuk kita nak menuju kepada akhirat. Kita nak pakaian, nak beribadat. Kita ada kenderaan beribadat. Semuanya milik Allah. Allah bagi dekat kita. Tu disebut dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa yang bersyukur, kata Allah, aku akan tambah. Dapat nikmat pemberian, nikmat Allah bagi nikmat sihat, Allah bagi nikmat anggota, Allah bagi nikmat harta, Allah bagi nikmat keluarga. Kita syukur dengan nikmat tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah. Sebagai contohlah, kita duduk sembahyang sunat duha tu, kenapa? Kerana kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi 3 yang kita ni ada sendi-sendi ni, maka kita semayang sunat duha. Tanda kita berterima kasih dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang yang semayang sunat duha dimurahkan rezeki. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, aku akan tambah. Tambah ni bukan tambah duit Kita kadang-kadang duk nampak rezeki ni duit Allah bagi sihat. Rezeki, tuan-tuan. Allah bagi masa yang berkat. Ni contoh malam ni masa berkat. Allah bagi rezeki yang tuan-tuan. Orang lain tak boleh duduk macam ni, tuan-tuan. Orang lain mungkin waktu ni duduk mengai, tuan-tuan. Mungkin waktu ni tahan burung, tuan-tuan. Mungkin waktu ni duduk pasal malam, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat masa pada kita, kita guna untuk mendekatkan diri. Tu kita makin hari kita bertambah, sama ada kesihatan, sama ada masa, sama ada harta. Kita kena muhasabah diri kita ni. Makin Allah bagi, makin dekat ke makin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makin dekat, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi harta, makin dekat dengan Allah. Di mana Abdurrahman bin Auf, Allah bagi kekayaan pada dia, tapi makin Allah bagi, dia gunakan kekayaan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kita, tuan-tuan. Kita nak tahu berkat tak berkat kehidupan kita, makin tambah ilmu kita, makin tambah rezeki kita, makin tambah kesihatan kita, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak abang kata berkat kehidupan kita. Tapi kalau makin tambah rezeki, makin tambah harta, makin jauh kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda-tanda dah. Nama pemberian tu namanya istidrak. Makin Allah bagi, makin menyebabkan kita
sibuk, makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kadang-kadang kita duk minta, ya Allah bagi kaya, ya Allah. Allah tak bagi ni, ada hikmah tentu. Kemungkinan kalau Allah bagi kita, mungkin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kita sebut dulu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sempurna dan juga balasan-balasan kita. Orang yang taat, maka balasan yang baik. Orang yang kufur, ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, balasannya menimpa azab siksaan yang tidak terperi sakit. Dalil yang kita sebut sebelum ni berfirman, Allah kata orang yang taat perintah Allah, orang yang taat perintah Allah, kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekal di dalamnya, mereka mendapat kemenangan yang besar. Tapi ingat kata Allah, orang yang ingkar kepada perintah Allah, orang yang ingkar kepada perintah Rasulnya, menghalangi ketentuannya, nescaya kami masukkan mereka ke dalam neraka. Di dalamnya walahu azabun muhim, bagi mereka kata Allah azab yang sangat pedih. Allah jangan kita bersalah Allah Subhanahu wa taala. Allah hantarkan rasul-rasul untuk bagi peringatan, basyiran wa nazira. Allah Subhanahu wa taala hantarkan rasul-rasul bagi peringatan yang seronok dan juga benda-benda yang menakutkan. Bukan hanya cerita syurga sahaja, bukan hanya cerita seronok sahaja, bukan hanya cerita bidadari sahaja, makan enak syurga sahaja. Maka diberitahu pula orang yang atas dunia kufur kepada perintah Allah SWT, ingkar akan perintah Allah SWT, bukan hanya ingkar kata Allah, menghalangi ketentuan Allah SWT, halang pula hukum-hukum Allah SWT. Allah kata yudkhil nara, nescaya kata Allah kami masukkan mereka neraka. Dahlah masuk neraka, khalidina fiha, kekal. Habis tak kekal ni sampai bila? Sampai bila-bila? Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Allah kata khalidina fiha, kekal di dalam. Sampai bila? Wallahu a'lam. Terserahlah kepada Allah. Terserahlah pada Allah. Walahu azabun muhim, bagi mereka kata Allah azab yang sangat pedih kata Allah. Dunia boleh-bolehlah masuk penjara, boleh keluar juga. Ada juga makan mi goreng, makan roti canai. Ada juga sehari makan 4 kali. Kita berumah kadang 3 kali masuk dalam 4 kali makan. Pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali makan. Oi, sakas tuan-tuan atas dunia. Boleh penjara dunia, boleh lagi minum, boleh lagi makan. Tetapi penjara akhirat Allah Subhanahu wa taala, lantai daripada cairan, daripada bakaran api neraka Allah. Tu kita takut tuan-tuan. Tu kita takut tuan-tuan, sebab kita semua, kita orang manusia ni yang setelah habis pembicaraan, ketika pembicaraan di mahsyar, tiap-tiap orang akan melintasi sirat. Melintasi sirat. Tiap-tiap kita ni tuan-tuan akan melintasi sirat. Yang Nabi kata sirat tu halus daripada rambut. Rambut besar mana tuan-tuan lah. Halus lagi daripada rambut. Tajam lagi daripada mata pedang. Tak tahu nak habaq macam mana kalau kita berjalan atas papan pun. Goyang tuan Haji no. Nak berjalan atas papan pun tak boleh. Tambah-tambah nak berjalan yang sirat tu halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Tapi ikut amalan, kalau atas dunia kita susah untuk melaksana buat perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata umpama kilat sampai dah. Ada yang berkenderaan, ada yang terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang mengesong, ada yang Nabi kata berjalan dengan muka, mengikut amalan masing-masing. Dahlah berjalan dengan muka tuan-tuan. Di sana pula Nabi kata ada rock blok ni tuan-tuan. Ada rock blok tuan-tuan. Ada rock blok. Kalau kita itu PKP nak langkah daerah ada rock blok. Berani pi tak? Tak berani pi.
Nah, saya duduk di Bali tuan-tuan. Rumah Bali pun ada, rumah di Kulim pun dah. Nak balik tu ada Tan Binjui tu tak boleh PKP dulu ni. Tak berani pi mau 1000 tuan-tuan. Tuhan denda dunia tuan-tuan. Tetapi kita nak lintas sirat tuan-tuan, jambatan yang halus di pada rambut, yang tajam di pada mata pedang. Di sana Nabi kata ada 7 roblok. Roblok yang pertama Nabi kata 2 kalimah syahadah. Sempurna tak 2 kalimah syahadah kita? Sempurna. Dia akan roblok kedua apa dia? Semayang. Roblok yang ketiga puasa. Roblok yang keempat zakat. Roblok yang kelima haji. Oh, sakan tuan-tuan. Roblok yang keenam ialah bersuci. Oh, sakan tuan-tuan. Nak lintah tu pun sakan dah tuan-tuan. Dah lah dia azab di masyarakat. Tu Nabi kata orang yang rasa tak aman di dunia, dia akan rasa aman di akhirat. Dunia dia rasa aman. Orang duk azan as-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Dia an-nautu khairum minas salah. Tidur lebih sembahyang. Seronok atas dunia dia. Aman orang sembahyang ke tutup aurat ke halal haram bagi dia samanya. Nabi kata orang yang rasa aman di dunia akhirat. Orang yang rasa tak aman di dunia, atas dunia tak aman. Orang lain seronok, kita duk ngaji, duk selepoh dengan sakit pinggang. Bila lah ustaz nak berhenti? InsyaAllah saya berhenti awal dah. Bunyi saya berhenti dah. Ikut Zopi lah ni, bunyi kena berhenti. Tak berhenti tuan-tuan, sekejap lagi polis mai tangkap. Katanya Sopi berhenti, bunyi kita berhenti. Kalau subuh tek tu kita berhenti. Lepas ni kita masuk panjang lah kita. InsyaAllah mungkin bulan kita panjang sikit. Ya tuan-tuan lah. Dulu kita boleh 40 minit. Mungkin lepas ni 2 jam lah. Bulan lepas 2 jam boleh kot lah. Dekat kita ustaz seorang 2 jam. Kami balik ustaz tu saya malam ni tak mau masuk tajuk lah. Kalau masuk tajuk pun tak dan tuan-tuan. Tak dan masuk tajuk memang tak dan dah. InsyaAllah kita akan masuk tajuk ni. Masuk bulan lepas ni. Saya pergi kuliah mana-mana pun tak masuk tajuk lagi lah. Masuk tajuk baru mukadimah ni, masuk mukadimah. Masuk tajuk memang tak dan dah. Jadi tak dan dah. Tengah jam kita berhenti. Ya, azan dah. Tak bunyi pun. Saya tak dengar tuan-tuan. Tengok abang kalau tak abang memang ralik. Ustaz ni bukan lain, dia ralik tuan-tuan. InsyaAllah kita berhenti tentu. InsyaAllah kita akan sambung macam tadi lah. Kita akan sambung esok ni hadis yang ke-9. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fakihnahu fid din wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina jamil muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahi allazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barash dunya hasanah fil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin
alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.